Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Almasya Fika binti Muhammad Jumri, nomor matriks I2022 1030304. Saya dari kumpulan 5. Hari ini saya akan menerangkan tajuk klausa dan ayat serta pola ayat dasar. Konsep klausa. Klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat dalam membentuk konstituen kepada ayat. Klausa menduduki tempat kedua tertinggi dalam tingkat tata bahasa Melayu, yaitu sebelum ayat. Ciri-ciri yang ada pada klausa ialah klausa mempunyai subjek dan predikat. Klausa tidak mempunyai intonasi apabila dibaca. Klausa juga tidak diawali dengan huruf besar dan tidak diakhiri dengan tanda nokta. Klausa ini mempunyai dua jenis klausa. Satu klausa yaitu klausa bebas boleh membentuk satu ayat tunggal. Klausa terbagi kepada dua jenis, yaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa bebas merupakan klausa yang boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Manakala klausa tak bebas pula merupakan klausa subordinat atau klausa yang tidak boleh berdiri sendiri dan tidak bersifat sebagai ayat. Klausa ini memerlukan klausa bebas untuk membentuk ayat yang lengkap. Seterusnya ialah contoh kedudukan klausa dalam ayat. Klausa bebas boleh hadir sebelum atau selepas klausa tak bebas. Begitu juga dengan sebaliknya, klausa tak bebas boleh hadir sebelum atau selepas klausa bebas. Sebagai contoh ayat yang pertama, wanita itu memarahi saya oleh sebab salah faham. Apabila diterbalikkan, oleh sebab salah faham, wanita itu memarahi saya. Ayat yang kedua pula, beliau semakin terkenal setelah menerima anugerah. Apabila klausa tak bebasnya berada di hadapan, setelah menerima anugerah, beliau semakin terkenal. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ayat. Ayat boleh terdiri daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan dalam intonasi yang sempurna. Ayat juga merupakan unit pengucapan yang paling tinggi dalam susunan tata bahasa. Ayat juga merupakan unit tata bahasa yang terbentuk daripada unsur klausa, frasa dan kata dan mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Ayat juga merupakan susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang bermakna. Ciri-ciri ayat ialah ayat terdiri daripada sekurang-kurangnya satu subjek dan satu predikat. Ayat juga mempunyai intonasi yang tertentu. Ayat diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda nokta. Ayat juga boleh dibina daripada dua klausa atau lebih. Dua klausa atau lebih boleh digabungkan dan membentuk satu ayat majmuk. Jenis ayat terbagi kepada dua jenis, yaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Ayat tunggal ini terdiri daripada klausa bebas sahaja. Ayat majmuk pula terdiri daripada klausa bebas dan klausa tak bebas. Contoh ayat tunggal ialah Haziq gagal dalam ujian itu. Contoh ayat majmuk pula, Haziq gagal dalam ujian itu kerana dia tidak membaca soalan dengan teliti. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pola ayat dasar. Pola ayat dasar ini merupakan ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan ayat lain dalam sesuatu bahasa. Pola ayat dasar ini terbagi kepada 4 jenis pula. Binaan subjeknya terdiri daripada frasa nama, manakala binaan predikatnya pula terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama. Jenis pola ayat dasar terbahagi kepada 4 jenis, yaitu pola yang pertama, Fn plus Fn, yaitu frasa nama tambah frasa nama. Pola yang kedua, Fn plus Fk, yaitu frasa nama tambah frasa kerja. Pola yang ketiga, Fn plus Fe, yaitu frasa nama tambah frasa adjektif. Dan pola yang keempat, Fn plus Fs, yaitu frasa nama tambah frasa sendi nama. Pola yang pertama yaitu Fn plus Fn, di mana subjek dan predikatnya terdiri daripada frasa nama sahaja. Sebagai contoh, kakak Zaidi seorang guru. Kakak Zaidi merupakan frasa nama yang diletakkan pada subjek, seorang guru merupakan frasa nama yang diletakkan pada predikat. Pola yang kedua yaitu Fn plus Fk, di mana subjeknya terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa kerja. Frasa kerja ini boleh disertai dengan kata bantu, sebagai contoh sedang, belum, pernah, telah, dan sebagainya. Sebagai contoh, 2 orang pencuri itu telah ditangkap polis. 2 orang pencuri itu merupakan frasa nama yang diletakkan pada subjek, manakala
telah ditangkap polis pula merupakan frasa kerja yang diletakkan pada predikat. Pola yang ketiga yaitu FN plus FA, di mana subjeknya terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa adjektif. Frasa adjektif ini boleh disertai dengan kata penguat seperti sangat, amat, sungguh, nian dan sebagainya. Contoh ayat, bangunan itu sangat tinggi. Bangunan itu merupakan frasa nama yang diletakkan pada subjek dan sangat tinggi merupakan frasa adjektif yang diletakkan pada predikat. Pola yang keempat yaitu FN plus FS, di mana subjeknya terdiri daripada frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa sendi nama. Frasa sendi nama ini terbentuk daripada kata sendi nama seperti dari, daripada, di, ke, dan sebagainya. Contoh ayat, surat ini daripada kawan saya. Surat ini merupakan frasa nama yang diletakkan pada subjek, manakala daripada kawan saya merupakan frasa sendi nama yang diletakkan pada predikat. Itu sahaja penerangan saya mengenai klausa dan ayat serta pola ayat dasar. Sekian, terima kasih.